Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kekembaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Viral dekat sosial media sekarang ni, katanya nak kemarau, lepas tu perang, lepas tu stok makanan pun dah makin sikit. Lepas tu baru-baru ni kerajaan pun ada mengumumkan pemansuhan cukai import ataupun AP yang membolehkan siapa-siapa nak import makanan daripada luar negara boleh import saja, tak perlu lesen lagi. Dan netizen pun mengaitkan langkah kerajaan tu dengan katanya stok makanan dekat Malaysia, sebab daripada Perdana Menteri sendiri memang beliau ada cakap tujuan pemansuhan cukai import makanan ni adalah untuk memastikan bekalan makanan dekat Malaysia cukup dan harga barang terkawal. Sebab kita tengok harga barang pun naik kan. Tapi biasalah orang akan kaitkan, dah nak kiamat, besok nak kiamat, itu nak kiamat, ini nak kiamat, macam dekat Malaysia je nak jadi kiamat ni. Dan pasal kemarau apa semua ni, bukannya baru first time nak jadi kemarau pun dekat Malaysia ni, bertahun-tahun dah. Bila keluar je berita pasal kemarau, mulalah orang predict yang macam-macam. Biasalah kita ni ramai tukang-tukang ramal, sedangkan Allah tak suka orang-orang yang suka meramal-ramal ni. Tapi itulah benda yang Allah tak suka, benda tu yang kadang-kadang kita lagi suka buat. Tapi tak apa, walau macam mana pun tak salah kalau kita nak bersiap sedia. Lantaklah kemarau tu kemarau akhir zaman ke, kemarau yang musim ke. Berdasarkan apa yang aku dengar daripada seorang ustaz ni cakap, memang tak ada masalah pun kalau kita nak buat persediaan. Jadi untuk video kali ni aku nak bagi tahu korang jenis makanan yang sesuai untuk korang buat stok sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini seperti kemarau, perang dan sebagainya. Sebelum kita teruskan dengan video yang sangat penting, yang menarik ini, korang kena tekan butang subscribe, insya-Allah. Kalau korang subscribe, tekan butang loceng pula tu, banyak lagi konten-konten yang ilmiah yang berinformasi macam ni aku akan sharekan dekat korang dan insya-Allah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Mana aku tahu benda ni? Okey, sebab aku kan pernah masuk kursus survival dekat dalam askar dulu kan. Jadi ilmu ni pun turut aku dapat jugalah, yang mana makanan-makanan ni ada sebab-sebab dia kenapa sesuai untuk kita simpan sekiranya berlaku bencana. Tapi aku nak pesan satu benda, jangan korang pergi panic buying pula lepas ni bila aku bagi tahu makanan yang sesuai untuk korang buat stok dekat dalam rumah. Nanti jadi macam PKP satu hari tu habis roti. Lala roti tu tersimpan busuk dia. Ingat, membazir itu juga amalan syaitan. Nombor satu yang sesuai untuk kita simpan sekiranya berlaku bencana adalah madu. Sebab madu yang asli ni korang still boleh makan walaupun ada tarikh expired dekat dia punya labeling dia. Sebabnya adalah madu ni dia punya kadar kelembapan dia sangat-sangatlah rendah. Paling busuk pun kalau korang simpan lama-lama, dia hanya akan berubah bentuk dan jadi macam keras sikit lah. Tapi bila korang panaskan balik, dia akan berubah jadi bentuk asal dia. Jadi boleh kata sebenarnya madu ni dia tak boleh expired lah. Nombor dua adalah beras. Beras yang dah dibuka, dia punya guni dia boleh tahan sampai 5 tahun. Tapi sekiranya korang simpan beras, beras putih lah, dekat dalam bekas kedap udara yang tak ada oksigen dekat dalam dia, boleh
tahan sehingga 30 tahun. Lama tu. Next adalah mentega kacang ataupun peanut butter. Sebenarnya peanut butter ni korang tak perlu simpan pun dekat dalam peti sejuk. Lagi satu, sebab peanut butter ni dia kandungan dia banyak minyak dan juga dia kadar kelembapan yang sangat-sangat rendah. Jadi boleh disimpan 3 ke 5 tahun. Lepas tu ada seorang profesor daripada Oxford University ni cakap kalau peanut butter tu dia dah expired sebenarnya masih boleh dimakan, cuma rasa dia dah jadi lain. Seterusnya adalah kekacang yang kering. Kekacang yang dikeringkan boleh tahan selama 30 tahun. Termasuklah kekacang yang dekat dalam tin tu, tapi syarat dia korang kena simpan dekat tempat yang kering dan tempat yang sejuk, iaitu dekat dalam tin sejuk lah. Seterusnya adalah energy bar. Ini geng-geng fitness suka makan ni. Energy bar selain daripada memberikan tenaga dekat korang, dia juga banyak nutrition yang sangat penting. Dia boleh tahan juga sampai bila-bila. Yang paling best dia, korang boleh simpan dekat dalam poket. Dia sangat-sangatlah kecil dan korang boleh bawa ke mana-mana saja. Seterusnya adalah gula-gula ataupun coklat. Okey, gula-gula ataupun coklat ataupun hard candy lah. Gula-gula yang keras tu ada yang mengatakan boleh bertahan sehingga 1 tahun. Especially manisan-manisan ataupun gula-gula macam dark chocolate, macam jelly candy ataupun gula-gula yang ada kandungan caramel. Tapi kalau benda-benda manisan yang macam white chocolate ataupun yang ada jagung ataupun yang ada susu ataupun chewing gum, yang tu dia boleh tahan sampai 6 bulan je. Seterusnya daging merah yang dikeringkan. Ada kan kadang-kadang kalau kita tengok dekat supermarket yang besar-besar kan, kadang-kadang nama dia tu dia tulis jerky. Daging-daging yang dikeringkan ni walaupun kadang-kadang dah dorang perap dengan perisa-perisa black pepper apa semua ni, boleh bertahan sehingga 2 bulan. Tapi kalau disimpan dalam bekas ataupun plastik yang kedap udara, dia boleh extend lagi dia punya shelf life dia. Kadang-kadang ada daging-daging kering ni yang disimpan dekat dalam benda tu, sodium nitrate kalau tak silap, boleh bertahan sehingga 1 tahun. Seterusnya makanan-makanan dekat dalam tin, contohnya macam sardin, macam red bean, macam mushroom soup, macam adalah sayur-sayuran dekat dalam tin tu, yang tu semua insya-Allah secara puratanya boleh bertahan sehingga 5 tahun. Tapi korang kena jaga-jaga juga. Korang kena simpan makanan-makanan dalam tin ni dekat tempat yang rendah kelembapan dia, sebab kita risau juga tin-tin tu dia jadi berkarat. Jadi simpanlah di tempat yang sesuai. Next adalah susu. Susu apa? Susu tepung. Jangan confuse, bukan susu UHT tu. Susu tepung. Disebabkan susu ini telah diproses lalu banyak peringkat dan sampai jadi tepung, so dia boleh bertahan sehingga 18 bulan. Ada pula klaim kalau susu tepung yang rendah lemak yang tak buka lagi boleh tahan sampai 25 tahun tau. Next adalah kopi. Tak kisahlah kopi yang pure ke, 3 in 1 ke, instant coffee ke, kalau disimpan dekat tempat biasa bukan dalam peti sejuk, boleh tahan sehingga 20 tahun. Dan sebenarnya kopi ni ataupun caffeine lah, dia boleh bagi instant energy dekat korang. Energy, tapi dia tak boleh sustain lah energy tu. Jadi sangat bagus lah kan. Dan dia juga boleh boost korang punya mood daripada long lie lemah macam tu. Perkenal kopi, dia jadi segar. Seterusnya adalah biskut. Biskut kering. Okey, biskut tu daripada tepung. Tepung dia tak boleh tahan lama, tapi tepung yang dah diadun dengan garam dan juga dengan air, tu biskut kering yang paling simple lah. Boleh bertahan selama beberapa tahun juga. Lama juga tau. Tapi kalau korang try buat nanti, dia tepung, air dengan garam ni, bila korang dah bakar kan dekat dalam oven, dia akan jadi satu biskut yang sangat keras. Jadi ada yang mencadangkan kalau korang nak makan, korang kena celup dalam air. Ada lagi 3 ni sebenarnya aku tak perlu share lah, sebab dia ada kena-mengena dengan alkohol. Sebagai orang Islam, takkan aku nak suggest korang ambil alkohol. Tapi sebenarnya alkohol juga turut tersenarai sebenarnya boleh disimpan dalam jangka masa yang lama lah. Tapi dengan syarat kena betul-betul proper simpan dan kena betul-betul seal dia. Termasuklah juga dengan buah-buah yang diperap sampai dia automatik akan menghasilkan ekstrak alkohol sampai 35% apa semualah. Jadi yang itu aku tak boleh share lah. Tapi apa yang aku dah share sebanyak
11 makanan tu, itu benda cukup bagus lah tu. Dan kalau korang tengok makanan-makanan yang aku bagi tahu tadi tu, dia punya ciri-ciri dia sebenarnya hampir sama. Antaranya dia punya kadar kelembapan yang rendah, dan juga makanan-makanan ni boleh bagi korang energi sebab makanan-makanan ini tinggi carbs dan juga banyak nutrition, protein dan sebagainya. Jadi sekiranya kalau berlakunya perang, minta jauh lah perang ke, kemarau ke, benda-benda yang tidak diingini ke, okey, sekiranya korang makan benda-benda ni dalam keadaan korang limited, tak boleh nak keluar nak cari makanan, korang harapkan makanan tu je, insya-Allah masih lagi boleh provide energy untuk korang terus nak bekerja ke, nak survive ke, dekat mana-mana sekalipun, dalam rumah ke, dekat bunker ke, dan insya-Allah memang boleh bertahan lah selama mana yang boleh lah. Tapi satu aku pesan, sekiranya terjadi benda-benda yang macam kemarau, perang, banjir yang menyebabkan korang tak boleh keluar, terperangkap, yang korang harapkan makanan-makanan yang korang dah stok ini sahaja, janganlah demand, janganlah merungut, makanan ni tak sedap lah, aku nak makan pasta lah, aku nak makan spaghetti lah. Sebab berdasarkan apa yang terjadi masa awal-awal PKP hari tu, yang masa kita lockdown betul-betul kan, yang memang kita tak boleh keluar tu kan, aku tengok korang punya makan seorang-seorang mewah gila. Macam bukan lockdown lah, orang sepatutnya lockdown kita lagi kurangkan kos makanan, kita lagi kontrol kita punya pemakanan, kontrol duit yang keluar, sebab kita pun tak tahu berapa lama kita nak berkurung masa tu. Lepas tu apa lagi, sikit-sikit keluar pergi beli makanan, sikit-sikit keluar pergi beli makanan, sedangkan kita just makan untuk yang boleh provide kita energy saja, cukup lah. Ini makan kau punya demand, nak makan sedap-sedap lah, dalgona, kopi lah, benda lah elok-elok, benda tu kau boleh tahan selama let's say sebulan, 2 bulan, tapi disebabkan kau ni hantu makan, kau tak boleh kawal langsung nafsu kau buat resepi-resepi sampai benda tu yang sepatutnya stok boleh 2 bulan jadi seminggu je. Lepas tu bila pergi kedai, stok sudah habis lah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak yang aku boleh share dekat korang, ilmu yang aku ada, ilmu survival yang aku ada, yang korang boleh praktikkan lah sekiranya terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Kita minta jauh benda-benda tu, kemarau apa semua tu. Benda ni bukannya korang perlu buat nak kiamat je, okey, kiamat kot, kiamat kau tak boleh survive. Tapi sekiranya berlakulah kemarau panjang ke, okey, tiba-tiba perang ke, dan tak semestinya kalau perang, kalau kemarau tu tandanya memang nak masuk kiamat, belum lagi. Tanda-tanda tu mungkin. Tapi tak salah untuk kita nak buat preparation ataupun persediaan. InsyaAllah korang boleh share video ni. Video ni penting ni, aku rasa inilah video yang paling bermanfaat yang aku pernah share, sesuai dengan situasi semasa yang dekat internet orang duk takut sekarang ni, okey. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Sekiranya korang tahu makanan-makanan lain yang boleh korang simpan, korang boleh stock up dekat rumah yang bagus, tahan lama, boleh provide kebaikan untuk korang, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita teruskan sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolong hati-hati dengan fitnah Facebook. Stop lah keluar teori-teori besok nak kiamat, lusa nak kiamat, ini perang terakhir sebelum nak kiamat lah. Pandai-pandai korang je. Ingat, Allah benci tukang ramal, boleh jatuh syirik. Jadi hati-hati, okey? Macam aku cakap tadi, tak salah buat persediaan, tapi mindset tu jangan ke arah nak kiamat, lepas tu kau mau sebarkan pula saja nak pergi, orang panik. Jangan panik, tenang saja. Kita yakin Allah Maha Penyayang, Dia akan jaga kita. Tapi kita kena jagalah hubungan kita dengan Allah. Nampak tak? Senang. So, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Have a nice day. Yeah.